Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fadilah binti Soh 147986 bersama seorang lagi rakan sekumpulan saya iaitu Siti Nur Asikin binti Muhammad Yusof akan membentangkan satu tajuk yang bertajuk Kemahiran menggunakan papan tulis dan alat bantu mengajar bukan ICT. Baiklah, untuk bahagian pertama iaitu berkenaan dengan kemahiran menggunakan papan tulis. Saya selaku pembentang iaitu Nur Fadilah binti Soh terlebih dahulu akan memberi penerangan berkenaan pengenalan dan definisi papan tulis. Menurut Hashim pada tahun 2003, beliau mengatakan bahawa alat bantu mengajar terbahagi kepada dua iaitu alat bantu mengajar berasaskan teknologi dan alat bantu mengajar tidak berasaskan teknologi atau ICT. Manakala Kenneth pada tahun 2003 mengatakan bahawa papan tulis merupakan salah satu alat bantu mengajar bukan ICT yang telah digunakan secara meluas di seluruh sekolah dalam negara. Pada tahun 1997, Omardin Ash'ari melalui penulisannya mengatakan bahawa penggunaan papan tulis dengan cara yang sempurna akan membantu memberi kesan terhadap pengajaran. Penggunaan papan tulis secara sempurna ini adalah seperti kesesuaian penyusunan bahan pengajaran seperti data, gambar rajah dan tulisan secara sistematik akan memudahkan pelajar mengikuti sesi PDPC tersebut. Secara keseluruhannya, papan tulis merupakan papan unjuran yang digunakan terutamanya oleh guru pelatih untuk melakukan demonstrasi sesi pengajaran dan pembelajaran. Contoh papan tulis adalah seperti papan putih. Papan putih merupakan antara contoh papan tulis yang sentiasa digunakan di sekolah. Papan hitam, papan flip, papan pameran dan papan elektronik. Kesemua papan tulis ini bertujuan adalah untuk menulis dan menyampaikan sesuatu data atau maklumat secara tulisan. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada objektif penggunaan papan tulis. Terdapat 4 objektif penggunaan papan tulis. Yang pertama adalah untuk menjelaskan suatu konsep atau idea. Contoh konsep yang sukar untuk difahami oleh pelajar tetapi dapat dipermudahkan melalui penggunaan papan tulis adalah seperti konsep fotosintesis bagi mata pelajaran geografi. Untuk konsep fotosintesis, guru boleh melukis proses-proses yang berlaku yang akan menyebabkan proses berlakunya fotosintesis. Guru juga boleh membuat carta alih untuk menunjukkan bagaimana proses tersebut berlaku. Baiklah, objektif seterusnya adalah untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran. Seperti yang telah sedia maklum, papan tulis bukan sahaja digunakan untuk menulis. Sebaliknya, turut digunakan untuk melukis, menyusun serta meletakkan alat bantu mengajar yang lain. Seterusnya, objektif yang seterusnya adalah menunjukkan demonstrasi penyelesaian masalah. Kemahiran menggunakan papan tulis merupakan satu kemahiran sangat penting apabila terutamanya kepada seorang guru yang perlu menerangkan atau memberi demonstrasi berkenaan penyelesaian masalah. Contohnya adalah seorang guru matematik perlu menunjukkan jalan pengiraan bagi satu-satu masalah matematik yang diberikan. Apabila guru tersebut hanya menyampaikan secara lisan, pelajar tidak dapat menangkap apa yang cuba untuk disampaikan oleh guru tersebut. Tetapi apabila guru menulis langkah demi langkah, pelajar akan mudah memahami maklumat yang cuba disampaikan oleh guru. Melalui penggunaan papan tulis
guru dapat melibatkan pelajar secara aktif dalam PDPC tersebut. Hal ini dikatakan sedemikian kerana guru boleh memanggil atau meminta bantuan pelajar untuk tampil ke hadapan bagi menulis sesuatu konsep atau menjawab satu soalan yang diberikan. Manakala pelajar juga boleh terlibat secara aktif melalui permainan atau alat bantu mengajar yang lain yang telah disediakan oleh guru. Kemahiran menggunakan papan tulis merupakan satu kemahiran yang penting kepada setiap guru dan bakal guru. Pada bahagian ini, saya akan memberi penerangan berkenaan kepentingan kemahiran menggunakan papan tulis. Kepentingan yang pertama adalah untuk menarik dan mengekalkan perhatian murid pada penerangan guru. Ini kerana apabila guru menulis dan menerangkan konsep di papan tulis, pelajar akan menumpukan perhatian apabila mereka tertarik kepada konsep atau idea yang cuba disampaikan oleh guru. Seterusnya adalah menjelaskan konsep dan secara teratur. Menggunakan papan tulis, guru dapat menulis atau menerangkan satu konsep tersebut dalam bentuk tulisan atau lukisan. Seterusnya adalah mewujudkan hubungan yang baik antara pelajar dan guru. Hal ini dikatakan sedemikian kerana melalui penggunaan papan tulis, guru akan mempunyai komunikasi dengan pelajar sama ada secara langsung atau tidak langsung. Seterusnya ialah membentuk disiplin pelajar. Ketika guru menulis, biasanya guru akan membelakangi pelajar. Jadi ketika ini, pelajar yang berdisiplin akan tetap memberi perhatian kepada sebarang maklumat yang disampaikan oleh guru. Seterusnya ialah menggalakkan pemikiran yang produktif dalam kalangan pelajar. Melalui gambar rajah atau konsep atau permainan yang diletakkan pada papan tulis, pelajar akan dapat menghubung kaitkan sesi topik yang diajarkan pada hari tersebut berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dipaparkan pada papan tulis. Seterusnya ialah membantu pelajar memahami suatu fakta, konsep dan idea dengan jelas dan mendalam. Melalui penggunaan papan tulis, guru dapat menunjukkan suatu proses, menjelaskan konsep atau idea dengan secara tulisan dan melalui gambar rajah. Ini pelajar akan menggunakan telinga mereka untuk mendengar maklumat tersebut dan menggunakan mata untuk melihat bagaimana proses-proses atau konsep atau idea tersebut berlaku. Yang terakhir ialah menjadikan sesi PDPC lebih menarik. Penggunaan papan tulis biasanya dikatakan tidak menarik dan sangat membosankan. Hal ini adalah tidak benar sama sekali jika seorang guru tersebut mempunyai kemahiran dalam menggunakan papan tulis. Apabila seorang guru mempunyai kemahiran, mereka akan mempelbagaikan aktiviti menggunakan papan tulis. Contohnya, guru boleh membuat permainan, melukis dan melakar sesuatu gambar rajah berkenaan topik pada hari tersebut. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan berlakunya penlibatan secara aktif dalam kalangan pelajar dan guru dalam sesi PDPC tersebut. Seterusnya menjadikannya lebih menarik dan berkesan. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penggunaan papan tulis. Terdapat 4 prinsip utama penggunaan papan tulis, iaitu kejelasan, penonjolan dan atau penekanan, susunan atau layout dan teknik persembahan. Prinsip yang pertama ialah kejelasan. Prinsip ini berkait rapat dengan tulisan dan gambar rajah.
saiz tulisan yang digunakan oleh guru ketika menulis di papan tulis haruslah sesuai dengan saiz kelas dan bilangan pelajar dalam kelas tersebut. Guru tidak boleh menggunakan tulisan yang terlalu kecil dan terlalu padat atau berangkai kerana ini akan menjejaskan pandangan pelajar dan menyukarkan pelajar untuk membaca dan memahami maklumat yang cuba untuk disampaikan oleh guru. Gambar ajar yang digunakan perlulah jelas dan bersesuaian dengan topik yang diajarkan pada hari tersebut. Seterusnya, prinsip yang seterusnya ialah susunan atau layout. Guru perlu membahagikan papan tulis kepada 2 atau 3 bahagian. Pada bahagian pertama, guru boleh menulis atau melukis rajah dan carta. Pembahagian ruang ini adalah untuk menjadikan ruang untuk menulis dan meletakkan elemen-elemen lain seperti lukisan, gambar rajah dan carta adalah seimbang. Seterusnya, penyusunan nota yang saintifik. Jika guru membuat 3 pembahagian pada papan tulis, bahagian terakhir yang paling kanan guru boleh gunakan untuk menulis nota tambahan berkenaan topik yang diajarkan pada hari tersebut. Guru perlu mengambil kira pelajar yang berada pada kedudukan paling belakang, yang paling kiri dan paling kanan kelas. Kebanyakan pelajar yang berada di bahagian paling kiri dan paling kanan sering ketinggalan apabila mereka tidak dapat melihat suatu maklumat atau gambar rajah yang ditunjukkan pada papan tulis kerana terhalang oleh pelajar-pelajar lain. Prinsip yang ketiga ialah penonjolan dan penekanan. Guru perlu menggunakan tulisan dan warna yang sesuai. Pemilihan warna semasa menulis di papan tulis adalah penting. Ini kerana guru tidak boleh menggunakan warna yang terlalu cerah seperti warna jingga atau kuning, merah untuk menulis kerana ia tidak jelas dan menyukarkan pelajar untuk melihat maklumat tersebut. Biasanya pemilihan warna perlulah warna yang gelap seperti warna hitam dan biru. Tulisan dan warna perlulah menarik. Penekanan yang dilakukan boleh menggunakan bulatan, garisan menggunakan warna yang berbeza. Contohnya apabila guru menulis suatu konsep menggunakan warna hitam, guru boleh menggaris perkataan tersebut, memberi penekanan pada perkataan tersebut dengan menggaris menggunakan warna merah atau warna-warna lain. Seterusnya ialah elakkan menulis perkataan sama atau perkataan yang tidak berkaitan dengan topik yang diajarkan pada hari tersebut. Prinsip yang terakhir ialah prinsip persembahan. Guru berjaya membentuk konsep dengan jelas dan tepat serta berjaya memudahkan penerangan idea atau konsep yang susah. Ini berlaku disebabkan oleh guru menggunakan gambar rajah dan carta sebagai alat bantu mengajar untuk memudahkan guru memberi penerangan berkenaan konsep atau idea tersebut. Guru juga akan berjaya melibatkan semua pelajar dalam sesi PDPC secara aktif. Guru juga menggunakan papan tulis pada masa yang sesuai dan tidak menggunakan papan tulis sepenuh masa. Contohnya, guru hanya akan menggunakan papan tulis untuk menulis, melukis dan menyusun gambar rajah. Guru akan berhadapan dan berinteraksi dengan pelajar setelah selesai menulis. Ini kerana komunikasi antara guru dan pelajar perlu wujud untuk memudahkan pelajar memahami konsep dan idea berkenaan topik yang diajarkan pada hari tersebut.
Pada bahagian ini, saya akan menyenaraikan kelebihan dan kelemahan menggunakan papan tulis. Menurut Omar Din Ash'ari pada tahun 1997, penggunaan papan tulis mampu membantu guru menjelaskan konsep, idea dan fakta dengan lebih mudah dan jelas. Ia juga dapat menarik perhatian pelajar serta memudahkan pelajar untuk memahami suatu konsep. Melalui penggunaan papan tulis juga, guru dapat melibatkan pelajar secara aktif dalam sesi PDPC serta memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan papan tulis. Manakala terdapat juga beberapa kelemahan menurut pandangan Knath dan Edgerton pada tahun 2001 dan 1994. Kelemahan yang pertama ialah tulisan mudah dipadam. Ini dikatakan sedemikian kerana marker yang digunakan, pen atau marker yang digunakan untuk menulis adalah bersifat tidak kekal dan mudah dipadam. Seterusnya ialah tulisan kecil. Seorang guru, tulisan yang kecil ini akan menyebabkan ada pelajar tercicir untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan sesi pengajaran pada hari tersebut. Seterusnya, tulisan tidak kemas dan berserabut. Guru-guru yang tidak mempunyai kemahiran dalam menggunakan papan tulis akan mengambil mudah tentang penggunaan tulisan, warna dan saiz tulisan pada ketika menulis di papan tulis. Ini menyebabkan terdapat pelajar, terutamanya pelajar di bahagian belakang, kiri dan kanan, paling kiri dan paling kanan akan tercicir kerana mereka terlindung oleh rakan-rakan mereka yang berada di hadapan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh sahabat saya Siti Nur Asikin binti Muhammad Yusof untuk bahan bantu mengajar bukan ICT. Seterusnya, saya Siti Nur Asikin binti Muhammad Yusof akan menerangkan kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar. Baik, saya akan mulakan dengan pengenalan dan juga definisi bahan bantu mengajar. Untuk menjadi seorang guru yang berkualiti dan cemerlang, seseorang guru itu perlu membiasakan untuk menggunakan bahan bantu semasa mengajar. Penggunaan bahan bantu akan meninggalkan kesan positif kepada guru dan pelajar. Hal ini kerana pelajar akan menumpukan seluruh perhatian mereka jika guru menggunakan bahan bantu mengajar bagi menerangkan isi pelajaran mereka pada satu waktu. Bahan bantu mengajar ini tidak mempunyai takrif ataupun definisi yang tepat. Bahan bantu mengajar didefinisikan oleh tokoh-tokoh seperti Brown pada 1983 yang menyatakan bahawa bahan bantu mengajar merupakan segala ataupun suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru dan murid untuk membantunya menyampaikan isi pengajaran di dalam bilik darjah. Seterusnya, Atang Long mengatakan bahawa bahan bantu mengajar ini terdiri daripada pelbagai bahan. Bermaksud, bahan bantu mengajar bukan hanya terhad kepada buku teks ataupun papan tulis sahaja, tapi ia merangkumi segala benda yang ada di dalam kelas, tak kiralah secebis kertas ataupun sekutum bunga. Berikutnya, bahan bantu mengajar ini terdiri daripada dua, iaitu bahan bantu mengajar ICT dan juga bahan bantu mengajar bukan ICT. Tapi untuk kali ini saya hanya akan menerangkan bahan bantu mengajar bukan ICT saja. Jadi sememangnya bahan bantu mengajar ini penting, terutama untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dalam kalangan pelajar dan juga murid. Baiklah, saya akan teruskan dengan prinsip-prinsip pemilihan penggunaan bahan bantu. Okey, di sini guru sangat memainkan peranan yang penting semasa menentukan alat-alat yang hendak digunakan dalam bahan bantu pengajaran dan pembelajaran. Jadi semasa ingin merangka atau membikin ataupun memilih bahan bantu, guru perlu mengambil kira setiap prinsip-prinsip serta garis panduan yang ditetapkan bagi menggunakan bahan bantu semasa mengajar. Okey, prinsip yang pertama adalah kesesuaian. Sesuai di sini bermaksud setiap objektif, isi kandungan serta konsep-konsep
haruslah tepat dan berkait rapat dengan topik yang hendak diajarkan. Berikutnya, sesuai di sini bermaksud bahan bantu mengajar perlulah digunakan pada waktu yang sesuai. Okey, prinsip yang kedua adalah mencabar. Bahan bantu tersebut mestilah dapat mencetuskan idea dan memerlukan pelajar untuk berfikir. Bahan yang dapat mewujudkan aktiviti ini mampu memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan bahan tersebut. Selain itu, bahan bantu mengajar yang berunsurkan aktiviti bukan sahaja akan memberikan input dari segi isi kandungan pengajaran ataupun konsep-konsep, tetapi turut akan memberikan pengalaman kepada kedua-dua pihak. Prinsip yang ketiga adalah kejelasan. Segala maklumat ataupun idea yang dipaparkan di bahan bantu mestilah jelas, tepat, ringkas dan juga padat. Untuk seterusnya, bahan bantu mengajar mestilah dapat didengar dan dilihat dengan jelas. Tak kiralah pelajar berada di hadapan ataupun di belakang kelas. Okey, saiz yang sesuai juga perlu untuk bahan bantu ataupun saiz tulisan, di mana saiz ini tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Ia akan teruskan dengan prinsip keempat, iaitu berfungsi. Bahan bantu yang dipilih ini perlulah berfungsi dengan baik agar dapat membantu pelajar lebih faham dan meningkatkan daya pemikiran pelajar. Bahan bantu mengajar yang berfungsi dapat meningkatkan kemahiran pelajar, tak kiralah kemahiran berfikir ataupun kemahiran berkomunikasi serta kemahiran-kemahiran lain. Dengan ini, kita akan dapat mewujudkan komunikasi dua hala ataupun menggalakkan pelajar berinteraksi dengan guru. Semestinya bahan bantu yang dipilih ini dapat memudahkan pengajaran dan pembelajaran agar segala penyampaian isi pelajaran berjalan dengan lancar. Prinsip yang kelima adalah menarik. Pemilihan bahan bantu perlulah menitik beratkan benda-benda yang menarik. Di sini bermaksud segala bahan ataupun alat sokongan seperti tulisan, gambar dan reka bentuk harusnya berwarna-warni dan menarik. Penggunaan bahan bantu mengajar amat diperlukan oleh guru-guru bagi mempelbagaikan aktiviti sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Di samping itu, pemilihan bahan bantu yang menyeronokkan dan menarik ini akan memudahkan guru dan juga pelajar. Di samping itu juga terdapat dua jenis bahan bantu mengajar bukan ICT. Yang pertama adalah 2 dimensi dan yang kedua adalah 3 dimensi. Bahan bantu mengajar 2 dimensi merupakan bahan dan juga peralatan yang tidak memerlukan sebarang alat pengunjuran ataupun tayangan semasa digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai contoh alat bahan bantu mengajar 2 dimensi, iaitu antaranya adalah buku teks, bahan bercetak seperti buku rujukan, lembaran kerja, kertas edaran. Okey, seterusnya bahan bacaan bukan buku macam majalah, kalender dan sebagainya. Okey, yang keempat adalah kad imbasan ataupun kad cantuman yang terdiri daripada pelbagai kata-kata ataupun rakai kata. Okey, kad imbasan ini biasanya digunakan oleh guru yang biasa mengajar untuk mengajar bahasa Melayu, terutama dalam suku kata. Baiklah, seterusnya bahan bantu mengajar 3 dimensi. Ini berkaitan dengan struktur, rupa bentuk dan fungsi bagi sesuatu bahan pengajaran itu. Bahan bantu mengajar 3 dimensi berupa model dan juga boneka. Okey, terdapat 3 model, iaitu yang pertama model berskala, yang kedua model potongan dan yang ketiga adalah model imajinasi. Okey, untuk model berskala ni biasanya saiznya lebih besar ataupun sama besar ataupun lebih kecil daripada potongan yang sebenar. Sebagai contoh, kita dalam geografi peta, pelajar akan ukur skala dalam peta. Okey, yang kedua adalah model potongan.
Model potongan ni biasanya diambil daripada keratan sesuatu. Dalam subjek sains, keratan badan dari pusat hingga ke kepala. Okey, yang ketiga adalah model imajinasi. Model imajinasi ni selalunya diperbuat daripada kertas, tanah liat, habuk kayu dan juga styrofoam. Bahan bantu 3 dimensi yang seterusnya adalah boneka. Boneka ni merupakan bahan sokongan yang boleh digerakkan dan dilakonkan oleh pemain ataupun guru secara sentuhan semasa ingin menyampaikan arahan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, boneka adalah anak patung yang boleh digerakkan dengan melekatkan tali pada badan boneka tersebut dan ataupun guru perlu memasukkan tangan ke boneka tersebut untuk digerakkan sewaktu menggunakannya. Okey. Teknik boneka ni sebenarnya banyak digunakan oleh guru bagi menyampaikan mesej positif serta nilai murni kepada para pelajar melalui kaedah penceritaan. Terdapat pelbagai jenis boneka iaitu boneka tangan, boneka jari, boneka tali, boneka tongkat, boneka lidi dan juga boneka layang-layang. Okay, semua boneka ni boleh kita cipta melalui kertas, melalui benang dan sebagainya. Yang seterusnya adalah contoh bahan bantu mengajar bukan ICT. Okey, ketiga-tiga gambar ni saya dapatkan daripada internet. Gambar pertama menunjukkan bahawa pakaian tradisional daripada kepelbagaian kaum di Malaysia. Okey, gambar kedua itu berkaitan dengan subjek geografi, iaitu faktor dan kesan hujan asid, dan gambar ketiga adalah untuk subjek matematik. Sebenarnya, pembinaan ataupun pembikinan bahan bantu mengajar ni bergantung kepada tahap kreatif guru itu sendiri. Okey, sememangnya pembikinan bahan bantu mengajar yang sesuai dapat memberikan kesan yang mendalam kepada pelajar. Selain itu, kita juga dapat melahirkan semangat dalam diri pelajar untuk terus belajar. Pelbagai kelebihan yang guru dan pelajar dapat apabila menggunakan bahan bantu mengajar. Okey, yang pertama adalah dapat memberikan rangsangan kepada pelajar. Kita akan dapat menggalakkan pelajar untuk terus bertanya dengan guru ataupun berbincang sesama sendiri dan semestinya akan terus mendorong mereka belajar. Okey, bahan bantu mengajar yang menarik dapat mewujudkan suasana yang seronok di mana aktiviti yang menggerakkan pelajar ini tidak akan membosankan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang ketiga adalah bahan bantu mengajar yang mencabar akan mendorong semangat ingin tahu dalam kalangan pelajar. Sekaligus kita akan pelajar akan membaca ataupun mencari maklumat yang seterusnya dapat memberikan pengukuhan kepada pelajar. Okey, yang keempat adalah bahan bantu yang mencabar dan menarik dapat menjadikan pembelajaran lebih kekal. Pelajar akan mudah ingat segala isi pelajaran dan mereka akan dapat menjawab semasa dalam peperiksaan. Okey, yang kelima adalah kelebihan dapat memupuk pemikiran pelajar, tak kiralah dari segi kognitif ataupun emosi. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan menggunakan bahan bantu mengajar sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang pertama adalah mengambil masa yang lama. Untuk merancang dan menyediakan bahan bantu ini, kita sebagai guru perlu mengambil masa yang lama kerana prosesnya yang rumit. Serta semasa melakukan aktiviti di dalam kelas, guru juga perlu mengambil masa yang lama untuk melakukan aktiviti. Okey, yang kedua, kurang kemahiran. Guru yang kemahirannya kurang semasa membina bahan bantu akan menyukarkan mereka untuk memilih sama ada untuk menggunakan alat bantu yang tepat dengan tajuk, objektif dan juga isi kandungan. Kurangnya kemahiran ini akan memberikan kesan kalau guru meneruskan menggunakan bahan bantu kerana ia akan menyulitkan pelajar lagi. Okey, yang ketiga adalah kos. Untuk menghasilkan sesuatu bahan mawujud, guru perlu menanggung sendiri kos setiap alat bantu yang dicipta ataupun direka.
Yang keempat adalah tidak dapat mengawal murid. Guru yang tidak membuat perancangan yang rapi dan efektif kadang-kadang akan membuatkan pelajar tidak mahu berhenti melakukan aktiviti kerana aktiviti yang disediakan itu menarik dan guru tidak mampu mengawal. Kesimpulannya, guru-guru terutama guru pelatih harus menguasai kesemua kemahiran pengajaran mikro, terutama menggunakan bahan bantu dan juga papan tulis. Semasa mengajar, guru boleh memilih untuk menggunakan papan tulis ataupun bahan bantu ataupun menggunakan kedua-duanya sekali. Secara tidak langsung, penggunaan kedua-dua bahan ini dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dan akan meningkatkan pemahaman pelajar. Sememangnya, kedua-dua alat ini sangat berfungsi kepada guru untuk menyampaikan konsep serta isi pelajaran dengan lebih jelas sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.